Yang Hormat Titiwangsa. Terima kasih Datuk Ya Di-Pertua. Tak apa, kena batangan yang orangnya sabar. Saya ingin bercakap beberapa isu lah. Antaranya adalah tapi sebelum itu saya nak menyambung sikit apa yang dikatakan oleh Pokok Sena. Analogi, maknanya kalau misalnya katakan kita mendedahkan tentang masalah penyelewengan ataupun masalah pekerja di istana negara misalnya, kita seolah-olah itu maknanya menghina raja, menghina agung. Bagaimana pula misalnya kalau ada satu kontraktor yang buat masjid ni rumah Allah, jadi dia tak bayar gaji kepada pekerja-pekerja dia, adakah ini bermakna menghina Allah? Jadi ini satu analogi yang sangat songsang lah daripada seorang senator yang juga belum cukup umur, Pokok Sena, Okey. Perkara yang kedua adalah saya nak bercakap tentang masalah hak-hak pengguna, terutama dari segi mendapat makanan yang sihat. Sebagai seorang doktor, saya kira ini perkara yang sangat penting dan juga merupakan perkara-perkara harian di mana setiap hari ni kita ni makan. Tapi adakah rakyat kita Malaysia mendapat makanan yang benar-benar nutritious, yang benar-benar bermutu, nilai gizinya, dan pada masa yang sama juga adalah selamat. Saya telah bangkitkan dalam cerahan saya semasa Kubang Kerian bangun berucap, iaitu berkenaan dengan makanan junk food kepada kanak-kanak. Jadi saya harap itu dapat juga dijawab oleh pihak menteri. Adakah ada satu peraturan untuk memastikan kanak-kanak sekolah dan juga kanak-kanak yang belum bersekolah ini tidak menjadi mangsa kepada makanan-makanan junk food ini? Baru saya bercakap, selepas saya bercakap tu Datuk Menteri, pada malam tu saya ada satu program, dan salah seorang yang hadir mengikuti program saya itu pegang anak umur 2 tahun. Anak dia makan satu maknanya sebab junk food, biarlah saya pun tak ingat, tam-tam ke kam-kam ke apa sebagainya, yang berwarna orange, dan budak tu pun mulut dia berwarna orange. Budak umur 2 tahun telah didedahkan kepada satu makanan yang tidak ada nilainya pukul 8 malam. Dan bila saya tanya kepada bapak ni, dah makan ke anak ni, katanya belum. Dia tak nak makan. Kenapa? Bagi ni, ini yang dia nak. Tapi budak 2 tahun bukan dia tahu nak pergi beli kam-kam tu, melainkan bapak dia yang membelikan makanan tersebut. Jadi saya lihat di situ, pertamanya mungkin dari segi isu pendidikan kepada pengguna, yang keduanya mungkin makanan itu terlalu banyak, berleluasa, di mana-mana pun ada. Kedai mak roti yang bawa roti pun banyak, penuh dengan makanan-makanan junk food. Kedai-kedai runcit makanan junk food. Semasa saya bertugas di Pusat Perubatan Kohila Taman Melawati, sebelah saya tu adalah kedai jajan. Orang kita lah yang 90% datang ke kedai tersebut, orang Melayu lah saya kata, 90% pergi ke kedai tersebut dan menjadi pelanggan, membeli junk food ni dalam kuantiti yang begitu banyak. Jadi mereka hidup dengan menjual makanan-makanan sampah yang tidak bernilai. Kerana mereka tak tahu mungkin, ataupun mungkin tidak ada satu peraturan yang boleh membendung daripada amalan yang tidak sihat ini. Dan hasilnya, apa yang berlaku, hasilnya adalah kita melahirkan masyarakat yang banyak sangat masalah kesihatan. Kadang-kadang umur 30-40 tahun sudah menghadapi masalah-masalah kesihatan yang serius, dan juga indeks kejadian kanser juga meningkat dengan begitu banyak. Jadi saya ingin bertanyalah, saya harap pihak menteri dapat memberi satu jawapan yang jelas dari segi regulasi dan peraturan terhadap makanan-makanan yang banyak bahan perisa, yang banyak bahan pewarna, dan juga yang ada banyak bahan pengawet, terutama kepada anak-anak sekolah dan juga anak-anak kecil ini. Adakah ada satu peraturan yang tegas? Kalau ada peraturan, adakah peraturan itu dikuatkuasakan ataupun tidak? Adakah kerajaan benar-benar mendidik bukan sahaja pengguna, tapi mendidik mereka yang mengeluarkan pengilang-pengilang misalnya, yang mengeluarkan makanan-makanan tersebut? Saya pasti makanan-makanan itu bukan diimport daripada luar negara. Sudah pasti makanan-makanan itu berasal daripada dalam negara. Tanpa saya menafikan beberapa makanan, misalnya katakan jeruk-jeruk daripada negara Siam, itu juga sangat dipersoalkan.
ya, itu juga sangat dipersoalkan di samping perasa-perasa. Ya, misalnya katakan apa sos ikan misalnya daripada negara Thailand yang banyak digunakan dalam tom yum, ya, kedai-kedai restoran-restoran yang buka waktu malam yang dikendalikan ramai oleh mereka daripada negara sebelah Thailand sana, ya. Adakah satu peraturan untuk melihat makanan-makanan yang digunakan, sos-sos yang digunakan, adakah sos-sos tidak berbahaya? Saya kira kita daripada kecil sudah biasa didedahkan dengan satu produk daripada, kalau tak salah saya, produk brand Cap 2 Kepala Singa, betul Dato' Sri Gading, yang menjual pelbagai jenis pewarna, ya, kepala singa, ya. Dan Redman dan macam-macam lagi. Ya, jadi sejauh mana dari segi kita menjaga untuk memastikan supaya penggunaan bahan-bahan ini, adakah bahan-bahan ini tidak berbahaya? Ya, saya apabila baca misalnya katakan cordial, misalnya katakan memang saya ban lah cordial tu, saya memang tidak akan beli, ya. Minta maaf lah kerana pada saya tidak ada apa-apa pun nilai pemakanan. Saya nak makan, nak minum, saya mesti pastikan itu adalah yang bernilai oleh membawa kesihatan kepada saya, dan begitu juga keluarga saya. Jadi bila kita tengok situ, dia tulis situ pewarna yang dibenarkan, conditioner yang dibenarkan, perasa yang dibenarkan. Wallahualam, saya tak tahu siapa yang membenarkan, tetapi saya berharap supaya kerajaan mengambil berat tentang perkara ini, sebab dia berleluasa. Setiap hari rakyat kita makan kuih yang berwarna, minuman yang berwarna, begitu juga makanan-makanan yang ada banyak perasa, ya. Jadi itu satu perkara. Kemudian perkara yang kedua juga tentang makanan juga adalah penggunaan minyak masak. Ya, penggunaan minyak masak yang berulang kali. Ya, kita sedap seronok pergi beli kuih, kari puff, beli cakwe dan sebagainya, ya. Dan kita rasa sedap dimakan, tetapi kita tidak sedar bahawa barangan-barangan kuih-kuih yang digoreng ni digoreng berulang kali, bukan kuihnya yang berulang kali, maknanya minyak yang digunakan itu berulang kali. Kalau kita pergi tengok kuali dia tu Seri Gading, Kinabatangan, Arau, sila pergi tengok, sebelum beli tu pergi tengok dulu, ya. Hitam kadang-kadang macam minyak hitam yang dah diguna kereta tu. Pasir Salak tak masuk yang Mat? Pasir Salak Ustaz jugalah sekali lah. Pasir Salak, Padang Besar masuklah semua sekali, ya. Kita tengok perkara ini, ya. Memang kita nak menggalakkan peniaga-peniaga kecil yang ni, memang mereka untuk menjual, kita nak bantu, kita nak sokong, dan kita pun tak ada masa nak buat kuih. Saya memang tak ada masa nak buat kuih, ya. Tetapi kita beli daripada kedai-kedai, kadang kita tak ada pilihan. Tapi saya secara sendiri, secara peribadi, memang saya akan lihat dulu. Tetapi bagaimana pengguna yang lebih ramai yang mungkin tidak faham, mungkin tidak tahu, tidak ada maklumat tentang perkara ini, ya. Sedangkan minyak yang digoreng berulang kali ini sangat kanserus, ya, sangat bahaya, ya, sangat kanserus, ya. Jadi ini juga satu perkara. Nak tanya pasal doktor sikit. Ya, boleh. Terima kasih Tito Wangsa. Ada pendapat mengatakan bahawa manusia ni tak boleh, saya nak tanya pandangan doktor lah, manusia ni tak boleh manja sangat. Sebab kalau kita manja sangat dengan ini tak boleh, ini pandangan saja, akhirnya antibody kita menurun, dan tiba-tiba kita mungkin berada dalam keadaan sukar, kita terpaksa makan apa yang ada, maka pada masa itulah kita tidak boleh melawan segala serangan dalam badan kita dalam bentuk penyakit dan sebagainya. Kecuali kita tidak boleh tolak ansur dari segi vitamin. Buktinya, ini pendapat katakan, buktinya ialah kalau kita tengok orang yang tidak sihat tu, yang merayap tepi jalan, dia sihat, dia makan apa saja yang ada, maknanya badan dia boleh terima apa saja. Apa pandangan doktor? Bolehlah kita tengok, memang betul Ledang tu cakap tu, kita tengok duduk tepi jalan tu dengan ni pun bertahun-tahun tak mandi, mungkin semua nampak sihat je, kita lihat gitu kan. Itu kalau misalnya Ledang berasa, bolehlah juga kita cuba pengalaman tu macam mana. Tapi walau bagaimana, apa yang Ledang perkatakan tu ada kesungguhannya dari segi, kalau dari segi antibody kita terhadap bakteria. Terhadap bakteria itu mungkin maknanya kita memerlukan sedikit pendedahan, maknanya kita tidak boleh, orang kata spring cleaning, semua menyebabkan badan kita tidak ada langsung antibody. Sedikit pendedahan, sebab tu yang kita bagi injection. Vaksin tu adalah merupakan vaksin tu adalah
Kuman itu juga kuman yang menyebabkan penyakit, tapi dalam bentuk yang mild, bentuk yang ringan. Jadi apabila dicucukkan ke badan, menimbulkan antibodi, daya ketahanan badan. Apabila datang kuman yang real, maka badan kita dapat melawan. Itu memang saya betul. Tapi ini bercakap dari segi bahan kimia ya. Ini Dewan